Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, bertemu kembali kita untuk pelajaran bagi subjek Matematik tahun 6 bersama Cikgu Sharifah Nasria. Okey, kita akan meneruskan tajuk di mana hari ini murid-murid akan menyelesaikan masalah harian yang melibatkan nombor bulat, perpuluhan dan pecahan bagi operasi tambah, tolak, darab, bahagi dan operasi bergabung termasuk dalam situasi yang diberi. Okey, sebelum ni awak dah belajar bagaimana hendak menukar perpuluhan juta kepada nombor bulat dan sebaliknya, pecahan juta kepada nombor bulat dan sebaliknya. Jadi hari ini kita akan gunakan apa yang telah kita pelajari untuk menyelesaikan masalah harian. Okey, sebelum itu, kita akan ulang kaji sedikit apa yang telah awak pelajari pada tahun 5 iaitu operasi bergabung. Operasi bergabung maksudnya dia melibatkan dua operasi. Contohnya, mengira operasi bergabung bagi tambah dan bahagi ataupun bahagi dan tambah. Satu lagi, tolak bahagi ataupun bahagi tolak. Setiap soalan tu melibatkan dua operasi bergabung dalam lingkungan 1 juta. Okey, mari kita ulang kaji dulu ya. Macam mana operasi bergabung tersebut? Okey, lihat di sini. Soalan dia 490 tambah 56 bahagi 8. Okey, operasi yang terlibat adalah tambah dan bahagi. Cikgu dah ajar hari itu. Ku, ba, da, tam, to. Apa ku, ba, da, tam, to ni? Kurungan, bahagi, darab, tambah, tolak. Jadi untuk soalan ni, tambah dan bahagi, awak jumpa operasi apa dahulu? Bahagikan. Jadi awak kena selesaikan ni dahulu, barulah awak selesaikan tambah. Cikgu, saya hafal sifir 8. Saya tahu 56 bahagi 8 bersamaan dengan 7. Okey, bagus. Kemudian, setelah awak buat operasi bahagi, barulah awak tambah macam biasa. 490 tambah 7. Okay, awak nak tulis balik pun tak ada masalah. Dan jawapannya, nak buat bentuk lazim kat tepi ni pun tak ada masalah. Tambah 7. Jawapan 497. Ingat, buat bahagi dulu, selesaikan dahulu, kemudian barulah awak buat operasi tambah. Okey, contoh operasi bergabung yang kedua. Bahagi dan tambah. Seperti yang cikgu terangkan tadi, ku, ba, da, tam, to. Dari kiri ke kanan, operasi apa yang awak jumpa dahulu sini? Bahagi. Jadi awak selesaikan yang bahagi dulu. Dapat jawapan, barulah awak tambah. Okay, soalan di sini, 4,935 bahagi 5 tambah 2,008. Okay, buat jalan kerja di sini. Okay, 4,935 bahagi 5. Okay, bahagikan. Okay, 4 bagi 5 tak boleh. Okay, 49 bahagi 5. Yang mana paling hampir? Sifir 5 tak susah Carilah. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Nak pilih 45 ke 50? Pilih 45.
5. Kenapa? Lebih kecil. Takkan 49 nak tolak 50 kan? So, 5 darab 9. Tolak. 9 tolak 5, 4. Turunkan 3. Macam tadi juga, cari sifir yang berhampiran. Jadi, nak pilih 40 ke 45? Okey, 40 cikgu. Yes. 5 darab 8. Tolakkan. 3 tolak sifar. 3. 4 tolak 4. Okey. Bawa turun 5. Jadi 35 bahagi 5, 7. Okey, selesai. Tiada baki. Jadi, untuk soalan ni, 4,935, awak akan dapat 987. Dah selesaikan bahagi dulu, kemudian barulah awak tambah. Okey. Cikgu, saya nak buat bentuk lazim? Boleh. Okey, awak nak buat bentuk lazim 2008 tambah 987. Tambah macam biasa, 8 tambah 7, 15. 1 tambah 8, 9. Sifar tambah 9, 9. 2. Jawapan 2,995. Okey, kita masih lagi ulang kaji tajuk operasi bergabung. Di sini pula awak akan jumpa operasi bahagi dan tolak. Soalan dia 14,217 bahagi 7 tolak 540. Ulang balik. Ku, ba, da, tam, to. Bahagi dengan tolak. Bahagi dengan tolak. Kita akan jumpa bahagi dulu. Jadi selesaikan bahagi dulu. Hasil jawapan barulah awak tolak. Cikgu, saya buat bentuk lazim. Ya, silakan. Okey, bahagikan. 1 bagi 7 tak boleh. Okey, 14. 14 bagi 7. Cikgu, 14 cikgu. 2 darab 7, 14. Okey, tolak. 2, turunkan 2. 2 bahagi 7, tak boleh. 2 tolak sifar, 2, turunkan 1. Sekarang 21 bahagi 7. Cikgu, saya tahu. 7 darab 3, 21. Pandai. Dan yang terakhir sekali, 7. Okey, jadi 1 darab 7, 7. Okey. Sekarang, bila awak bahagikan kedua nombor tersebut, ia menjadi 2031. Dan teruskan soalan tersebut. Tolak 540. Buat bentuk lazimnya di sini. 2031 tolak 540. 1 tolak sifar. 1. 3 tolak 4 tak boleh. Kita pinjam. Tak boleh juga cikgu. Tak ada orang kat sini. Kita pinjam lagi. Jadikan 10. Pinjam. 13 tolak 4, 9. 9 tolak 5, 4. 1. Jadi jawapannya 1491. Dan contoh yang terakhir bagi operasi bergabung, soalannya 7,830 tolak 410 bahagi 6. Seperti tadi, awak baca dulu operasi bergabung, kurungan, bahagi, darab, tambah, tolak. Okey, operasi apa terlibat? Tolak dan bahagi. Awak jumpa siapa dulu? Bahagi, jadi selesaikan bahagi ni dulu. Okey, selesaikan. Buat bentuk lazim kat tepi ni. Pon boleh. Jalan kerja. 6 darab berapa? 7. 42. Tiada baki. Sifar, sifar. Jadi sekarang 420 bagi 6 bersamaan 70. Awak salin balik. 7,830 tolak 70. Okey? Kan, gantikan ni dengan ni. Ni adalah dia punya jalan kerja. Okey, kemudian buatlah bentuk lazim. Tolak
70 jangan letak kat depan ni tau. 70 berada di belakang ni. Cikgu pernah jumpa dia letak kat depan, lepas tu dia letak sifar-sifar. Tak tahu macam mana dia fikir. Kita kena letak mengikut nilai tempat. Sifar tolak sifar, sifar. 3 tolak 7, tak boleh pinjam. 13 tolak 7, 6, 7 dan 7. Jawapan 7,760. Sekarang barulah kita masuk kepada tajuk hari ni. Tajuk penyelesaian masalah. Okey, macam mana kita nak selesaikan masalah? Nombor dah semakin besar. Tapi kaedah setiap kali awak menyelesaikan masalah, ada 4 perkara yang awak perlu tahu. Pertama, baca soalan. Kemudian, awak cari apa yang diberi. Bulatkan maklumat apa yang diberi. Nombor, maklumat, bulatkan apa yang diberi. Kedua, apa yang awak cari? Lihatlah kata kuncinya. Gariskan kata kunci dia nak apa. Apa yang dia cari? Dia nak jawapan dalam apa? Okey, apa yang diberi, apa yang dicari. Yang ketiga, barulah awak, bila awak dah tahu kata kunci, di situlah awak tahu operasi apa yang terlibat. Selalunya operasi yang terlibat, operasi bergabung. Ada 2 hingga 3 operasi dalam satu soalan. Sama ada tambah, tolak, darab ataupun bahagi. Dan yang terakhir sekali, awak kena selesaikan. Buatlah bentuk lazim. Cikgu ulang balik. Bila nak menyelesaikan masalah, 4 perkara penting. Yang pertama, awak perlu tahu apa yang diberi pada soalan. Tolong bulatkan maklumat. Yang kedua, apa yang dicari? Apa yang soalan tu nak? Lihat pada kata kunci. Lihat dia nak jawapan akhir dalam apa? Gariskan. Yang ketiga, operasi yang terlibat. Tambah ke, tolak ke, darab ke, bahagi. Tentukan. Bila dah tahu operasi apa yang terlibat. Yang keempat, awak selesaikan. Okay, kita baca soalan yang pertama. Okay, ni cikgu ambil daripada buku teks supaya awak nampak, oh ni soalan dalam buku teks. Okay, soalan yang pertama. Pada penghujung tahun 2014, beberapa buah negeri di Malaysia telah dilanda banjir luar biasa. Okay, lihat pada gambar banjir ni tau. Okay, kita pun baru-baru ni pun ada menghadapi banjir kan? Alright, jadual di bawah menunjukkan anggaran bilangan mangsa banjir di 3 buah negeri. Negeri Kelantan, anggaran bilangan mangsa 45,400 orang. Terengganu 10,800 kurang daripada Kelantan. Pahang 33,000. Hitung jumlah mangsa banjir di 3 buah negeri tersebut. Nyatakan jawapan dalam perpuluhan juta. Okey, apa yang diberi? Pertama sekali awak akan jumpa 45,400. Ni yang diberi. Kedua, apa perkara yang diberi? Okey, 1,800 kurang daripada Kelantan. Itu yang kedua yang diberi. Yang ketiga diberi Pahang 33,000. Okey, apabila awak melihat soalan yang ada tulis kurang, lebih, tolong selesaikan ni dahulu. Okey. Ni yang diberi. Apa yang kita nak cari? Okey, yang dicari, cari dulu Terengganu ni berapa. Kemudian dia nak cari jumlah mangsa banjir. Itu yang kita kena cari. Yang kedua, apa yang perlu kita cari? Kita nak cari jawapan dalam perpuluhan juta. Sekiranya awak bagi jawapan dalam nombor bulat, okey, tak dapat markah penuh. Dia nak perpuluhan juta, awak kena ikut. Okey, sekarang selesaikan dahulu. Bila dia kata kurang, kurang maksudnya sedikit. Kurang sedikit. Bila sedikit, operasi apa terlibat di sini? Tolak. Sedikit daripada Kelantan. Kurang daripada Kelantan. Okey, Kelantan berapa? Okey, kita cari Terengganu ya. Terengganu 1,800 kurang dari Kelantan. Okey, Kelantan berapa? 45,400. Okey, dia kurang 10,800. Bila dia kata kurang, tolak. Bila dia kata
Lebih, tambah. Okay, kurang. Kita tolak kurang ni. Tolak. Kemudian pinjam. 6, 4, 3. Sekarang Terengganu ini adalah nilai dia. Kelantan ada. Pahang ada. Sekarang soalan nak tahu jumlah. Bila lihat kata kunci jumlah, maksudnya kita kena tambah ketiga-tiga ni. Tambah ni dan ini. Sebab dia nak tahu jumlah mangsa banjir di 3 buah negeri. Jadi kita buatlah penambahan sebab jumlah tambah 45,400 tambah bilangan di Terengganu. Cikgu saya nak tambah 3 terus. Nak selamat tambah 2 dulu. Supaya awak tak cuai. Okey, sifar tambah sifar, sifar, sifar tambah sifar, sifar. 4 tambah 6, 10. 1 tambah 5, 6. 6 tambah 4, 10. 1 tambah 4, 5. Tambah 3, 8. Belum selesai lagi. Kita kena tambah bilangan mangsa dekat Pahang. 33,000. Okey, tambahkan semua sebab dia nak jumlah semua mangsa banjir. Sifar, 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 3, 11. 8 tambah 3, 11. Okey. Awak dah belajar hari tu, cikgu dah terangkan hubungan antara juta dan nombor bulat. 1 juta, 1 juta lah, kan? Ada berapa sifar? Ada 6. Juta, kita nak tukar nombor bulat, darab 1 juta. Nombor bulat, kita nak pergi kepada juta, bahagi 1 juta. Soalan ni sekarang, dia berada di nombor bulat. Nak tukar kepada juta, awak kena bahagi. Okey, ambil dulu nombor ni. Kita bahagikan 1 juta. Cikgu macam mana nak bahagi ni? Okey. Ada bahagi huruf V kan? Cikgu dah ajar hari tu. B gerak ke kiri 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Awak akan dapat 0.113 juta. Ada murid dia sampai sini saja dia tak baca soalan. Soalan ni nak jawapan dalam perpuluhan juta. Bila perpuluhan juta mesti ada perpuluhan, mesti ada juta. Okey, settle. Okey, soalan kedua. Kilang P mengeluarkan 1.4 juta botol jus oren dan jus apple. Bilangan botol jus oren ialah 36,740 botol. Kira bilangan botol jus apple yang dihasilkan. Okey, apa yang diberi dulu? Cari yang diberi. Oh, cikgu dia beri kita 1.4 juta untuk 2 jus. Jus oren dan jus apple. Kemudian cikgu dia bagi dia bagi bilangan jus oren. Ni yang diberi. Okey, 36,740. Apa yang kita nak cari sekarang? Kita nak cari botol jus apple. Kan? So, operasi apa yang terlibat? Pertama sekali, bila tengok nombor perpuluhan juta, awak nak senang, awak selaraskan semua jadikan nombor bulat. Okay, kita tukar dahulu. Macam tadi juga 1 juta bersamaan dengan 1 juta. Ni ulang kaji minggu lepas. Ulang kaji hari Isnin. Okay, ni darab 1 juta bahagi. Sekarang, juta kan nak tukar nombor bulat. Darab gerak ke kanan. Huruf D darab gerak ke kanan. 1.4 darab 1 juta. Gerak ke kanan 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 lekuk, 1 nombor. Okey, salin balik. 1 juta. 4, sifar, 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 sifar. Okey. Sekarang, kita dah tahu kedua-dua botol jus oren dan jus apple. 1,400,000. Okey, macam mana kita nak cari jus apple ni? Okey, bila kita dah tahu tu jus oren, maksudnya kita kena tolak. Itulah operasi yang terlibat. Jadi, ambil 1,400,000
tolak dengan tolong susun betul-betul. Jangan nanti ada nombor ni bergerak ke depan. Kena ikut dia punya nilai tempat. Kita tolak. Okay, ni oren dan apple. Ni oren. Bila kita tolak, barulah kita tahu apple tu berapa. Kan? Okay. Contoh lihat Ni buah apple. Ni buah oren. Ni apple dan oren. Kan? Sekarang kita dah tahu oren berapa. Kita tolak oren. Baru ni tolak. Buang. Baru kita tahu apple berapa. Okay. Sifar tolak sifar. Sifar. Sifar tolak 4 tak boleh. Alamak, macam mana kita nak pinjam ni cikgu? Jalan rumah depan. Okay. Kita bagi. Sekarang ni 10. Pinjam 1, 9. Bagi. Pinjam 1, 9. Bagi dulu. 1, 9. Kita bagi dulu. 10 tolak 4. 6. 9 tolak 7. Berapa? 2. 9 tolak 6. 3. 9 tolak 3. 6. 3. 1. Jadi sekarang jus apple ada berapa? Ada 1,363,260 botol. Kan? Kita kena tolak ni. Baru kita tahu berapa bilangan jus apple. Alright. Okay. Ni ulang kaji ni yang minggu lepas yang cikgu suruh awak hafal. Awak ingat lagi tak? Pecahan juta. 1/4 juta 250,000. 1/2 juta 500,000. 3/4 juta 750,000. Ni ulang kaji ni yang biasanya keluar tu sebabnya cikgu suruh awak hafal. Kalau tak awak kenalah buat jalan kerja. 1/2 darab 1 juta awak akan dapat ni. 3/4 juta darab 1 juta awak akan dapat ni. Awak akan buat bentuk lazim darab dan bahagi. Okey, ulang kaji yang kedua pula. Ni jari 5. Kan, 1/5 juta. Kemudian 2/5 juta, 3/5 juta, 4/5 juta dan 5/5 juta. Okey, 1/5 juta. Cikgu dah terangkan 200,000. Kan? 1/5 juta 200,000, 2/5 juta 400,000, 3/5 juta 600, 4/5 juta 800, 5/5 juta sama dengan 1 juta. 200, 400, 600, 800. Okey, kan? Sama je. 400,000. Ni yang cikgu suruh awak ingat menggunakan jari 5 supaya awak tidak membuang masa. Awak dah tahu hubungan antara pecahan juta yang melibatkan per 5. Ni dah jawapannya. Jangan buang masa. Okay, ni 1 juta lah of course. Sebab cikgu ulang balik 5/5 juta, 5 bahagi 5 ni sama dengan 1 juta. Samalah. Kan? Okay. Apabila kita melihat soalan yang melibatkan pecahan juta, kita ulang balik apa yang kita belajar. Okey, kita baca soalan sama-sama. Sebuah syarikat alat tulis menghasilkan 1/2 juta alat tulis. Antara alat tulis yang dihasilkan adalah 4/5 juta pemadam, 3/4 juta pembaris dan selebihnya ialah pensel. Berapakah bilangan pensel yang dihasilkan di kilang itu? Okey, lihat dulu apa yang diberi. 6, 1/2 alat tulis. Semua alat tulis ada ni. Okay, antara alat tulis yang dihasilkan, pemadam 4/5 juta. Pembaris 3/4 juta. Sekarang kita nak tahu pensel. Kan? Jadi, daripada ni, apa yang kita nak cari? Kita nak cari bilangan pensel. Jadi, semua alat tulis ni, macam mana kita nak cari? Operasi apa yang terlibat? Semua alat tulis ni kena tolakkan dengan pemadam, kena tolak dengan pembaris, barulah kita dapat pensel. Macam kaedah kita cari jus oren tadi. Tolak, barulah kita dapat. Selebihnya, bakinya. Tolak. Kata kunci kat situ, selebihnya. Okey. 6 1/2 juta. Cikgu ulang balik. Tadi cikgu dah terangkan pada awak. Ni ulang kaji 1/2 juta. 1/2 juta.
500,000. Ni kan, 1/2. 6 kekalkan, setengah juta, 500,000. Okey, ini yang pertama. Ni alat tulis. Yang kedua, 4/5 juta. Lah cikgu, guna jari 5. 4. 1, 2, 3, 4. 200,000, 2, 4, 6, 8. Jadi 800,000. Okey. 3/4 juta. Ni pun cikgu dah suruh awak ingat kan? 1/4 juta. 1/4 juta 250. 1/2 juta 500. 3/4 juta 750. Okey, kalau nak faham, okey ni pecahan kan? Ni kan 1/4. 1/4 juta 250,000. Ni pun 1/4. Bila 1/4 ni bergabung, kan? Dia jadi 1/2 juta. Bila 1/2 juta, tambahlah kedua-dua ni. Ni macam ni lah gambar dia. Okey. Okey, bila 1 juta kita bagi 4, kita akan dapat 250. Okey, bila separuh ni, tambahlah kedua-dua ni. Bila kita tambah, kita akan dapat jawapan 500,000. Itu sebabnya 1/2 juta 500,000. Okey, kalau 3/4, tambahlah ketiga benda ni. Bila tambah ketiga-tiga benda ni, dapatlah 750,000. Jadi 3/4 juta 750,000. Okey, kita nak cari bilangan pensel tadi kan. Jadi selebihnya adalah pensel. Bila selebihnya, buat ni dulu. 6,500,000 kita tolak dulu dengan pemadam. Tolak 800,000. Tolak macam biasa. Tak boleh pinjam. 15 tolak 8, 7. Okey, dah awak selesaikan yang ni. Cikgu sambung. Barulah awak tolak. Tak pernah lagi orang tolak kat sini. No. Tolak dua perkara, settle, siap. Barulah kita tolak selebihnya. Jangan lupa letak simbol tolak. Dia kadang-kadang dia dah pandai tolak. Dia punya operasi dia lupa letak. Dah tak ada markah. Okey, tolak. Okey, pinjam. 10 tolak 5, 5. 6 tolak 7 tak boleh pinjam. 16 tolak 7, 9. 4. Jadi bilangan pensel ialah 4,950,000. Boleh? Okey, cikgu akan bagi latihan pada awak. Okey, seperti biasa, sila jawab latihan di dalam Google Form yang cikgu berikan. Jalan kerja tolong buat di dalam buku latihan awak. Dah siap jalan kerja kat buku latihan? Hantar pada cikgu. Cikgu akan semak. Cikgu akan pulangkan pada awak. Okey, itu saja. Terima kasih. Jangan lupa buat kerja cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bye. Jangan lupa like, subscribe dan klik tanda loceng.